Salam sejahtera, selamat pagi. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, selamat pagi, selamat petang, selamat malam, apalah, selamat semualah. Tuan-tuan dan puan, bila kita lihat balik sejarah politik Malaysia, banyak yang kita boleh ceritakan. Banyak yang kita boleh ulas. Tapi hari ini, mari kita ulas, belajar sama-sama sejarah Malaysia yang paling penting, yang sepatutnya dimasukkan di dalam buku sejarah Malaysia. Pastikan Anda terus bersama dalam channel ini. Jangan lupa dulu, tekan like dulu, share dulu. Share dulu, tekan like dulu. Bila kita lihat balik sejarah politik Malaysia, banyak nama yang pasti boleh disebut. Antara nama yang paling terkenal, siapa lagi kalau bukan Mahathir. Nama Mahathir bukan hanya disambut dengan pujian semata-mata sekarang ini. Ada juga sudut yang gelap. Kerjasama yang gagal, janji tidak ditepati, dan perasaan dikhianati oleh rakan politik. Hari ini kita bongkar dua muka Mahathir. Satu sebagai pemain utama politik, satu lagi sebagai figura yang meninggalkan lubang yang cukup dalam kerjasama beliau sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kegagalan kerjasama politik Mahathir yang pertama. Pertama sekali, kerjasama yang dibina oleh Mahathir banyak menarik perhatian. Tetapi bukan semua berjalan seperti yang dijanjikan. Saya berikan beberapa contoh nyata. Contoh nyata yang pertama, semasa penggal kedua, beliau menjadi Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018 sehingga tahun 2020. Ini panggal kedua. Beliau kononnya berjanji bahawa akan menyerahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas 2 tahun sebagai pengganti dalam pakatan yang berjaya menewaskan kerajaan lama. Kerajaan Barisan Nasional pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak. Namun tarikh itu tidak diumum. Dan rakyat serta rakan politik makin mulai mempertikaikan janji itu. Rakan gabungan merasa kerjasama itu tidak kukuh. Janji ada, pelaksanaan tidak jelas. Rasa kepercayaan retak. Selain itu, dasar-dasar seperti visi wawasan 2020 yang dilancarkan di bawah Mahathir digambarkan sebagai model kerjasama pembangunan nasional. Akhirnya dikritik sebagai satu impossible dream. Dari segi institusi pula, Mahathir bekerjasama dengan sistem kuasa pusat yang terpusat terlalu. Dan itu menjadikannya sukar untuk kerjasama politik yang sebenar-benar inklusif dijalankan. Jadi kegagalan kerjasama itu bukan hanya kerana janji tidak ditepati, tetapi kerana asas kerjasama itu sendiri kurang terbuka, kurang jelas, dan terlalu bergantung kepada satu individu saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada bahagian kedua ini bahagian yang cukup penting, cukup perlu untuk Anda terus bersama dalam video ini, kerana ini tentang perasaan khianat politik. Selepas ini, tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey. Ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima. Sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini. Anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon. Kasih WhatsApp. Dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut.
Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tiada kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. Perasaan khianat politik. Kedua istilah khianat muncul berikutan bagaimana beberapa rakan politik Mahathir merasa ditinggalkan atau dikhianati. Contohnya, Anwar Ibrahim serta gabungan beliau merasa bahawa Mahathir telah mengkhianati kerjasama apabila tidak menyerahkan jawatan yang telah dijanjikan. Dalam satu artikel yang disebut, "If this is not a betrayal, I don't know what was is." What is? I don't know what is. Lebih lanjut, dalam krisis politik Februari tahun 2020 digambarkan sebagai satu backdoor coup di mana kerjasama yang dibina akhirnya runtuh dan istilah betrayal digunakan secara terbuka oleh pihak yang merasa tertipu. Selain itu, kerjasama politik awal yang dibina oleh Mahathir dengan pimpinan pembangkang semasa penentangan terhadap kerajaan lama, contoh pada tahun 2016, 2017, turut mendapat kritikan kerana beberapa pihak melihat bahawa Mahathir sebagai alat ataupun sebagai pemain yang akhirnya menutup pintu kerjasama bila sudah menang. Intinya, rakan-rakan politik memberi kepercayaan Mahathir menjanjikan kerjasama, tapi bila tiba masa untuk menyerahkan, kerjasama itu digugat atau dibelokkan. Dan akhirnya apabila kerjasama politik dibelokkan, muncul rasa khianat. Jadi siapa dia punya pencipta khianat nih? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi apa pengajaran yang kita dapat daripada episod ini? Bahawa walaupun Mahathir mempunyai visi besar dan sejarah panjang politik, kerjasama yang dibina tidak semestinya kekal. Dan janji yang dibuat boleh terhakis bila kuasa dan strategi individu mengambil alih. Kami bukan katakan Mahathir hanya gagal atau pengkhianat semata-mata. Tetapi kita lihat dua aspek yang nyata. Kerjasama yang tidak dijalankan dengan konsistensi dan perasaan dikhianati oleh rakan politik. Bagi rakyat Malaysia yang mengharapkan perubahan melalui kerjasama politik, episod Mahathir ini menjadi pengajaran bahawa kerjasama memerlukan bukan sekadar deklarasi, tetapi pelaksanaan, kejelasan waktu dan kepercayaan yang dihormati. Jika tuan-tuan dan puan-puan suka dengan ulasan begini, tekan like, share, komen, subscribe dan kasih share lah banyak-banyak. Dan kita terus tengok siapa lagi dalam politik kita ini yang janji kerjasama tapi akhirnya lupa rakan. Catch your next video. Pastikan anda terus bersama dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya tutup, saya ingin promote ini barang-barang untuk rambut, untuk penjagaan rambut, pendandanan rambut, supaya satu hari rambut tidak payah sikat pun dapat. Daripada Gatsby Styling Pomade Supreme Whole. Ini daripada Gatsby. Ini sangat-sangat puas hati tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya jamin, satu hari rambut kamu tidak akan rosak. Ini Gatsby. Ini Styling Supreme Whole. Gila punya kuat ini. Kedua, kalau mau nampak macam basah-basah begitu kan, tidak terlampau kering tu rambut, ini Supreme, ini whole, ini pun apa juga, pomade juga, Sakveto. Ini memang bertahun-tahun sudah saya pakai ini. Dia jaga rambut saya supaya tidak banyak uban dan sebagainya. Maklumlah mau tua sudah kan. Sakveto ini murah saja. Sakveto, ini Sakveto. Ini murah saja ini. Kalau ini nampak rambut kita itu tidak kering. Dan terakhir Gatsby. Gatsby lagi. Yang ini Tough Spike. Ini pun saya suka untuk kasih style rambut. Kalau mau pacak mau apakah, yang inilah. Ini dalam bentuk wax. Okey, dalam bentuk wax. Yang saya suka dengan semua minyak rambut ini, tidak bikin sakit mata, tidak bikin pedih mata, dan tidak bikin berminyak muka. Ini semua ada di link. Ada tiga-tiga ini. Kamu boleh tekan di link. Jangan lupa. Sekarang ada promosi. Bye-bye.